12. 50 misteri Pulau Temasek. Case File 5, Matilda House. Matilda House yang terletak di Punggol adalah antara rumah paling lama di Singapura. Menurut Alexander William Cashin, rumah ini dibina pada tahun 1902 oleh datuknya, Encik Joseph William Cashin, sebagai hadiah untuk isterinya, dan nama Matilda adalah bersempena dengan nama nenek kepada Encik Alexander. Rumah Matilda ini dahulunya terletak berdekatan dengan pantai Punggol sebelum ia ditambak, dan ia terletak dalam perkampungan orang-orang Melayu. Rumah Matilda ini juga diberi nama Istana Menanti oleh penduduk kampung Punggol. Rumah Matilda ini telah dikosongkan pada awal 80-an. Antara misteri berkaitan rumah Matilda ini yang pernah dikongsi oleh pendengar Ria 897 FM adalah penampakan seperti susuk tubuh seorang wanita di veranda rumah, lazim selepas 12 tengah malam. Ada juga pernah ternampak seperti berbola cahaya putih yang berliga-liga di dalam rumah dan di kolong rumah tersebut. Rumah Matilda juga menjadi antara tumpuan kumpulan paranormal di Singapura dan mereka yang melakukan night walk. Nyalakan anjing yang sering kedengaran di sekitar rumah Matilda menambahkan keseraman kawasan rumah itu. Misteri Jam 12. 50 misteri Pulau Temasek. Misteri Jam 12. 50 misteri Pulau Temasek. Case File 7, Old Upper Thomson Road. Old Upper Thomson Road adalah sebahagian dari Thomson Road yang pernah dijadikan sebagai litar lumba kereta dan motosikal dari tahun 1961 hingga 1973. Litar ini adalah sepanjang 4.865 km dan antara seliko yang paling berbahaya adalah seliko yang diberi nama Devil's Bend. Banyak kemalangan dilaporkan berlaku di seliko ini dan ada yang menyebabkan kematian di tempat kejadian. Antaranya, pada tahun 2008, 4 orang pelajar dari Politeknik Nanyang dan Republik pernah mengalami kemalangan di Devil's Bend sehingga kereta mereka terhumban ke dalam semak samun dan menyebabkan 2 orang pelajar mati. Pada tahun 2009 pula, seorang wanita berusia 79 tahun mati di Old Upper Thomson Road sekitar jam 6.50 pagi apabila kereta yang dipandu oleh seorang pemandu yang disyaki mabuk melanggar beliau. Dengan kemalangan dan kematian yang dilaporkan kerap berlaku di Old Upper Thomson Road sejak tahun 1961, jalan ini telah menimbulkan banyak kisah-kisah misteri. Sepasang suami isteri pernah memandu melalui Old Upper Thomson Road dengan niat untuk rasa thrill pada jam 1 pagi sambil mendengar misteri jam 12. Mereka mendakwa pernah ternampak seorang wanita sedang berdiri di bawah pokok ru yang terletak di tepi jalan. Kawasan Old Upper Thomson Road dikelilingi dengan semak samun dan hutan-hutan kecil. Tidak banyak kenderaan yang lalu di situ walaupun pada waktu sibuk. Ada juga kisah yang diceritakan oleh seorang pendengar Ria 897 FM yang menunggang motosikal bersama pasangannya pada waktu malam menghadapi kesukaran untuk cari jalan keluar. Walhal untuk keluar dari Old Upper Thomson Road, seseorang hanya perlu ikut jalan lurus sampai penghujungnya yang akan bercantum dengan Thomson Road.
Beberapa kali mereka cuba ikut jalan, mereka dapati mereka akan sampai di tempat yang sama, iaitu di tepi pokok rum. Misteri jam 12. 50 misteri Pulau Temasek. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa. Misteri Jam 12. 50 misteri Pulau Temasek. Kes File 15, Neo Tiew Estate. Di Lim Chu Kang, terdapat kawasan perumahan awam kecil yang dikenali sebagai Neo Tiew Estate atau Pusat Luar Bandar Lim Chu Kang yang dibina pada tahun 1979. Neo Tiew Estate yang dikelilingi dengan kawasan hutan dan ladang-ladang penternakan adalah sebuah estet perumahan flat yang agak terpencil di Singapura. Keseluruhan kawasan perumahan ini telah pun menjalani proses en bloc dan penduduk-penduduknya dipindahkan ke Jurong West. Estet perumahan Neo Tiew yang telah dikosongkan menjadi terbengkalai buat sekian lama sebelum ia digunakan sekali sekala oleh Angkatan Bersenjata Singapura SAF bagi latihan FIBOA ataupun latihan pertempuran di kawasan perumahan. Sejak ia dikosongkan, tempat ini menjadi tumpuan ramai kumpulan paranormal dan ada juga pendengar radio Ria memberitahu ia juga menjadi tarikan kepada mereka yang melakukan pemujaan. Sebab difahamkan, rumah-rumah kosong adalah tempat tarikan kehadiran makhluk-makhluk seperti jin. Bayangkan, sebuah estet perumahan, bukan satu tapi malah ada beberapa blok termasuk pasar yang kosong dan terbengkalai begitu saja. Terdapat lilin yang dibakar dan diletakkan di atas petak pentagram. Ada yang terjumpa tulisan seperti mentera yang ada di beberapa unit rumah yang ada di sana. Antara pantang bila berada di Neo Tiew Estate, dikatakan pada waktu malam kalau pergi ke sana, elak dari mendongak dan memandang tingkat atas flat 4 tingkat itu seorang diri. Penampakan perempuan rambut panjang menjadi sebab beberapa pengunjung wanita tersampuk di sana. Selain dari itu, ada juga yang telah pun ke sana dan mereka dapati ada sesuatu yang mengikuri mereka sampai pulang ke rumah. Ini kerana di sana difahamkan entah benar ataupun tidak, Neo Tiew Estate ini banyak sangat makhluk-makhluk yang sesat yang hadir kerana kes-kes pemujaan yang dilakukan di kawasan estet perumahan Neo Tiew. Jadi, berhati-hatilah sekira anda berada di kawasan ini sebab mungkin ada yang akan ikut anda pulang sampai ke rumah. Pulau Misteri Pulau Temasek. Case File 21, Old Changi Hospital. Hospital Lama Changi dibina pada tahun 1935 untuk askar diraja British dan ia dikenali sebagai Royal Air Force Hospital RAF. Pada zaman jajahan Jepun, hospital ini telah diambil alih oleh tentera Jepun dan ia dijadikan penjara serta tempat penyiksaan bagi mereka yang dianggap musuh pada tentera Jepun. Banyak kematian dilaporkan berlaku ketika askar-askar Jepun melakukan operasi penyiksaan tahanan. Setelah tamat peperangan,
bangunan penjara ini dikembalikan kepada operasi asal sebagai hospital di bawah arahan tentera British sehingga Singapura mendapat kemerdekaan pada tahun 1965. Hospital ini kemudian diberi nama baru iaitu ANZUK Anzac Hospital pada tahun 1971 sebagai pengiktirafan kepada kuasa Commonwealth dan memberi khidmat kepada kaki tangan tentera seperti Australia, New Zealand dan United Kingdom. Pada tahun 1975, Pakatan Tentera Commonwealth telah dibubarkan dan nama hospital ini pula bertukar menjadi UK Military Hospital. Walaupun Singapura telah mendapat kemerdekaan, tentera-tentera UK masih lagi berpangkalan di sini. Pada bulan Disember tahun yang sama, setelah pihak British menarik kontingen terakhir askar mereka dari Singapura dan menyerahkan hospital ini kepada Angkatan Bersenjata Singapura SAF yang pada ketika itu hanya memberi khidmat kepada kaki tangan SAF sahaja sebelum ia bergabung dengan Changi Shelley Hospital dan bertukar kepada Changi Hospital. Pada tahun 1997, Changi Hospital ini telah dikosongkan dan berpindah ke bangunan yang baru di Simei. Selama lebih sedekad, Hospital Lama Changi ini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Oleh kerana hospital ini mempunyai sejarah yang agak mendalam, ia menjadi tarikan kepada kumpulan paranormal. Ada yang difahamkan pernah ternampak kelibat askar-askar Jepun berlega-lega di hospital lama ini dan ada juga pernah terdengar suara pekikan seolah-olah kedengaran suara seseorang yang sedang disiksa bila mereka berada di dalam bangunan ini. Penampakan Pontianak juga adalah satu perkara yang tidak asing di kalangan pengunjung. Antara banyak-banyak pengalaman yang diceritakan, ada seorang pendengar Radio Ria 897 FM menceritakan apabila dia mengunjungi Hospital Lama Changi ini dengan 3 orang rakan yang lain. Salah seorang dari mereka, iaitu seorang rakan perempuan, berkelakuan agak pelik sangat-sangat. Dan keadaan beliau ni amat menakutkan. Bila mereka hendak hentikan ekspedisi, ingin berpatah balik, tidak jadi nak teruskan ekspedisi Hospital Lama Changi, mereka cuba memanggil teman tapi dia tidak berganjak. Malah ketiga-tiga mereka cuba menarik rakan mereka yang sedang berdiri dan tidak mahu bergerak. Alangkah terperanjatnya, walaupun mereka bertiga menarik tangan, menarik bahu, rakan perempuan ini langsung tidak bergerak walau seinci pun. Tahun 2012, hospital ini mendapat kelulusan untuk dibangunkan semula dan ia kini dijadikan sebuah hotel yang dikenali sebagai Raintree Hotel. Misteri Jam 12. 50 misteri Pulau Temasek. Misteri Jam 12. 50 misteri Pulau Temasek. Case File 23, Istana Woodnook. Istana ini yang diberi nama Istana Woodnook terletak berdekatan dengan Taman Botanika Singapura di Tyersall Avenue. Ia dibina sekitar tahun 1890 oleh Sultan Johor, Sultan yang diberi nama Sultan Abu Bakar untuk isteri keempat yang tercinta bernama Sultanah Khadijah. Pada tanggal 10 September 1905, kediaman ini terbakar dan mengalami kerosakan yang teruk sehingga anak kepada Sultan Abu Bakar iaitu Sultan Ibrahim Iskandar telah mengubah suai kediaman ini pada awal 1930. Bayangkan, tempat ini terbakar teruk
dan harus menjalani proses pengubahsuaian renovasi pada tahun 1930 oleh seorang lagi sultan, iaitu cucunya yang bernama Sultan Ibrahim Iskandar. Pada tahun 1942, ia digunakan sebagai hospital sementara ketika Jepun menyerang Singapura. Istana Woodnook dijadikan antara sasaran utama tentera Jepun ketika serangan. Bangunan ini dikatakan sekali lagi telah terbakar teruk dan membunuh 700 kaki tangan hospital dan askar yang berada di dalamnya. Istana Woodnook di Singapura yang didirikan di atas tanah milik Sultan Johor telah pun terbengkalai selama antara 50 hingga 60 tahun, dan percaya ataupun tidak, pada tahun 2007 kediaman yang kosong yang terbengkalai ini terbakar sekali lagi. Menurut beberapa pendengar ria, untuk mencari Istana Woodnook ini adalah amat sukar kerana ia tersembunyi di dalam hutan dan terhadang di sebalik tumbuh-tumbuhan yang meninggi dan pohon-pohon yang besar. Dikatakan antara misteri yang dilaporkan oleh beberapa kumpulan paranormal adalah penampakan kelibat-kelibat hitam seperti manusia mati terbakar berlega-lega di dalam istana tersebut. Seorang pendengar menceritakan bagaimana dia bergegas ke sana apabila mendapat tahu anak gadisnya yang pada waktu itu dengan sekumpulan-kumpulan paranormal telah melakukan satu ekspedisi pada waktu malam, dan anak gadis lelaki tersebut dikatakan terkena rasukan dan enggan keluar dari istana tersebut. Jam 12.50 misteri Pulau Temasek. Misteri jam 12.50 misteri Pulau Temasek. Case File 37, McRitchie Reservoir. Takungan air McRitchie atau McRitchie Reservoir telah siap dibangunkan pada tahun 1868, dan takungan air ini adalah takungan air yang paling lama di Singapura. Dikelilingi dengan hutan dan tidak mempunyai sebarang lampu, tempat ini memang sunyi dan menyeramkan. Di McRitchie Reservoir ini juga terdapat satu kubur Cina yang dikenali sebagai McRitchie Water Tomb yang wujud sejak tahun 1877. Kubur ini dikatakan adalah tempat bersemadinya seorang wanita yang hanya dikenali dengan nama Fan sahaja, dan sebahagian kubur ini akan ditenggelami air ketika air penuh. Mitos menceritakan bahawa mereka yang kurang bernasib baik akan terasa seperti kaki mereka ditarik ketika mereka berjalan di tepi air berdekatan dengan kubur itu. Beberapa pendengar Radio Ria 897 FM menceritakan mereka pernah ternampak susuk tubuh seorang wanita di boardwalk yang terletak di tepian air sedang duduk seorang diri di atas bangku. Apabila mereka buat keputusan untuk tidak meneruskan ekspedisi mereka dan ingin berpatah balik, salah seorang dari mereka menoleh ke belakang dan ternampak wanita yang mereka lihat awal tadi terbang dari tempat duduk bangkunya
menghinggap di atas sebatang pohon yang ada di McRitchie Reservoir. Seorang wanita yang pernah berlari-lari anak di tempat itu pada waktu senja pernah terdengar seseorang memanggil namanya. Akhbar tempatan juga pernah melaporkan seorang lelaki pernah hilang selama 18 jam dalam hutan McRitchie. Misteri Jam 12. 50 misteri Pulau Temasek. Misteri Jam 12. 50 misteri Pulau Temasek. Kes File 37, Asrama Brunei di Tanglin Hill atau Tanglin Hill Brunei Hostel. Pada tahun 1950-an, ramai pelajar-pelajar dari Brunei telah dihantar ke luar negara untuk melanjutkan pelajaran mereka. Kerana pada waktu itu, sistem pelajaran di Brunei tidak begitu kukuh kerana kekurangan guru-guru yang bertauliah. Singapura antara negara di mana pelajar-pelajar ini telah dihantar untuk melanjutkan pelajaran mereka. Tidak semua pelajar akan mendapat peluang belajar di luar negara yang dibiayai oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Yang dipilih hanya sekitar 20 pelajar terbaik setiap tahun. Bila semakin ramai pelajar yang datang ke Singapura untuk belajar, difahamkan Kerajaan Brunei telah membeli sebidang tanah yang terletak di Tanglin Hill untuk mendirikan asrama untuk pelajar-pelajar dan kaki tangan kerajaan yang ada di Singapura. Kerajaan Brunei juga membina asrama 5 tingkat bagi menampung jumlah pelajar yang semakin meningkat tahun demi tahun, dan asrama 5 tingkat ini telah pun siap dibina sepenuhnya pada tahun 1958. Asrama yang disebutkan ini dikenali pada waktu itu dengan nama Asrama Kerajaan Brunei di Singapura, AKBS atau Tanglin Hill Brunei Hostel. Selama lebih 3 dekad, sejak tahun 1983, bayangkan begitu lama, sejak tahun 1983 hingga ke saat ini, asrama dan tanah milik Sultan Brunei ini dibiarkan terbengkalai begitu saja, dan bangunan ini menjadi lapuk ditelan zaman. Tidak banyak penampakan atau kisah-kisah misteri yang dikaitkan dengan tempat ini. Tapi ada juga yang melaporkan berlaku beberapa perkara di asrama terbengkalai ini. Ada yang menceritakan bahawa gambar-gambar yang mereka petik semasa berada di asrama ini untuk melakukan ekspedisi, terdapat banyak cahaya berbola atau orbs. Kehadiran orbs dalam gambar yang dipetik telah dijelaskan oleh masyarakat psikik dan kumpulan paranormal terkemuka bahawa ia adalah sebagai bukti tentang kewujudan roh-roh yang bergentayangan dan yang tidak tenteram. Tapi ada juga orbs yang wujud dalam gambar ataupun berbola-berbola cahaya yang wujud dalam gambar kerana habuk dan refleksi cahaya lampu pada lensa kamera. Seorang anggota kumpulan paranormal berkongsi pengalamannya ketika beliau menjadi subjek untuk satu eksperimentasi di mana beliau diminta duduk di dalam sebuah bilik kosong yang dikelilingi dengan kamera, perakam audio dan alat pengesan suhu. Dalam video itu, beliau menceritakan ketika dia sedang duduk seorang diri dalam bilik kosong di salah sebuah bilik di asrama Brunei di Tanglin Hill
Dikatakan beliau terdengar suara seperti seorang perempuan ketawa kecil dan terdengar bunyi ketukan. Jam 12 50 misteri Pulau Temasek. Misteri jam 12 50 misteri Pulau Temasek. Kes File 44 Jalan Selimang, Kampung Wak Hassan. Kampung Wak Hassan wujud sejak tahun 1914 dan ia dahulunya adalah aluran tanaman pohon kelapa yang berdiritan yang telah diusahakan oleh Wak Hassan bin Ali. Kampung Wak Hassan antara kampung yang paling dekat dengan Johor, dengan Selat Johor sebagai pemisah dua kawasan kampung ini. Sewaktu Singapura dalam jajahan British, sebahagian kawasan kampung Wak Hassan telah dipilih untuk dibangunkan pangkalan tentera laut British dan pembinaan itu bermula dari tahun 1928 dan siap dibina sekitar tahun 1938. Tahun 1998, kesemua penduduk kampung ini telah dipindahkan demi memberi laluan kepada kerja-kerja peningkatan dan pembangunan secara bertahap-tahap. Difahamkan, bila penduduk kampung berpindah, tidak semua harta mereka bawa bersama. Ada yang telah meninggalkan perkakas-perkakas dalam rumah dan ada juga yang difahamkan telah meninggalkan pendamping-pendamping mereka yang mereka pelihara sejak turun-menurun. Bekas kawasan kampung ini secara tidak langsung menjadi tempat membuang saka, ancak atau mencari pendamping yang baru. Beberapa pendengar Radio Ria 897 FM menceritakan mereka juga pernah ternampak kawasan pantai Kampung Wak Hassan menjadi tempat pembuangan abu mayat. Malah ada juga yang pernah melihat di beberapa sudut kampung ini ada tanda-tanda orang melakukan pemujaan. Beberapa kes kematian luar biasa juga pernah dilaporkan di kawasan Kampung Wak Hassan ini. Antaranya kes pembunuhan seorang pemandu teksi pada tahun 2009. Jasad pemandu tersebut telah pun dihumban ke dalam semak samun di kawasan Kampung Wak Hassan dan hanya ditemui 6 hari kemudian dalam keadaan reput dan busuk. Para pemancing menceritakan kawasan ini memang tidak sesuai untuk keluarga yang ada anak-anak kecil dan juga tidak sesuai untuk wanita yang berbadan dua. Ketika memancing, ada akan terdengar suara tangisan seperti seorang wanita. Dan seorang pendengar bernama Haryati menceritakan beliau pernah ternampak pocong berdekatan dengan sebatang pohon ru dan makhluk itu mengikut beliau pulang ke rumah. Sebab pada ketika itu, ketika Haryati dan keluarga berada di tepian pantai Kampung Wak Hassan, Haryati berbadan dua. Misteri jam 12 50 misteri Pulau Temasek.